warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, dipertemukan oleh Allah pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jabatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya, para hadirin yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Dipinta kepada saya untuk berbicara mengenai satu sifat yang agung, satu sifat yang disebut dengan sifat mahmudah, terpuji, iaitu kemaafan. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita hidup bersama, berjiran, dan saya yakin tidak sunyi daripada kita masalah demi masalah. Dan kita juga berhadapan dengan situasi tertentu yang mana kita terpaksa bermasa muka melihat apa jua yang menimpa kita, melihat kepada permasalahan yang wujud sesama kita. Islam mengetengahkan satu akhlak yang terbaik, iaitu dengan kita memaafkan. Dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma naqasa sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah berkurang harta daripada sedekah. Ketika kita bersedekah, harta kita tidak berkurang. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba itu saat dia memaafkan dengan kemuliaan. Tuan-tuan, kita lihat pada hadis ini, Rasulullah menggambarkan kepada kita, iaitu saat kita memaafkan. Saat kita memaafkan, Tuan Haji memaafkan saya banyak melakukan kesalahan pada Tuan Haji. Tuan Haji maafkan saya. Saat Tuan Haji memaafkan saya, ianya adalah satu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menambah kepada Tuan Haji. Tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan? Apa Ustaz? Bukan salah saya, takkan saya nak maafkan dia. Tuan, yang mana kita melihat ianya sekiranya kita memaafkan, ianya menjatuhkan kita, menghinakan kita. Ustaz, kalau saya maafkan dia nampak macam saya salah lah. Tuan-tuan, ini istilah kita. Kalau saya maafkan dia nampak macam saya salah, jadi saya tak boleh maafkan dia. Tuan, betul apa yang dikatakan oleh Tuan. Tetapi dalam agama kita, dalam Islam, Rasulullah SAW mengetengahkan satu kaedah yang terbaik, iaitu sekiranya kita memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan, walaupun kita dilihat seolah-olah seorang yang bersalah. Tuan, si A salah dengan kita, si A dia bersalah dengan kita, jadi kita memaafkan dia. Dia cerita kepada orang yang mana kita yang bersalah. Tuan, ini yang biasa berlaku. Sebab itu saya tak nak maafkan dia, sebab apa yang disebar kepada orang ramai seolah-olah saya yang bersalah, padahal saya tak bersalah. Okey Tuan, Rasulullah menjanjikan kemuliaan sekiranya kita memaafkan apa yang dilakukan olehnya. Dalam Al-Quran, pelbagai ayat yang berbicara tentang kemaafan, tuan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 40 surah Asy-Syura, faman afa, sebelum itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Artinya,
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, yakni kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, melihat kepada ayat ini, iaitu kita melakukan kebaikan, kita maafkan dan kita buat baik walaupun dia buat jahat kepada kita. Tuan, kita terkenal, maaf saya sebut dalam bab ni tuan-tuan, bangsa kita adalah bangsa yang terkenal dengan pendendam yang lama tuan-tuan. Biasa berbalah 10 tahun, berjiran, hidup sama, sebelah-sebelah, tak tegur biasa tuan-tuan, 5 tahun, 6 tahun. Tetapi tuan, saya pernah berhadapan dengan situasi masa saya belajar Yaman dulu. Ini sebagai satu iktibar, satu pengisahan yang baik. Masa saya belajar dulu, saya pernah mengikuti satu program disebut dengan daurah selama 40 hari 40 malam. Satu persediaan daurah tersebut adalah persediaan untuk melangkah ke universiti. Program ini disediakan program, lulus program barulah boleh masuk ke universiti. Syaratnya mesti lulus, bukan melihat kepada keputusan semata-mata. Ini masa saya belajar dulu di Universiti Al-Iman. Bukan syarat lulus, bukan kita tengok kepada keputusan semata-mata, bahkan mesti lulus program yang diatur. Dan program itu tidak diwajibkan kepada orang luar daripada bangsa Arab. Orang Arab wajib, yang luar daripada Arab tidak diwajibkan mengikuti program tersebut. Kebetulan program itu tuan, hujung tahun, cuti sem, selepas saya selesai kursus bahasa Arab untuk melangkah ke universiti, jadi saya masuk program tu. Tak wajib pun saya masuk, saja masuk. Tu tak apalah, bila masuk tuan-tuan, program tersebut dihadiri oleh ribuan orang. Sebab dia syarat untuk masuk ke universiti, jadi kena lulus dulu program. Jadi saya join program. Jadi sampai dia bahagikan kumpulan-kumpulan apa semua, settle, masuk dalam grup dan dibahagikan asrama. Bila saya masuk asrama tuan-tuan, saya berhadapan dengan kejutan budaya. Beza tuan-tuan Arab dengan kita. Arab tuan-tuan umur 18-19 ni masih lagi kerja-kerja, main kerja-kerja dalam asrama, main sembunyi-sembunyi dalam asrama. Kalau kita ni, kita kata main sembunyi-sembunyi apa semua tu masa sekolah rendah, gitulah. Tapi dia orang usia begitu, usia 19-20. Saya berhadapan dengan situasi tak cukup rehat. Yalah tuan-tuan, kita nak rehat, dia orang main kejut, lompat, katil apa semua, turun katil sehingga akhirnya. Jadi saya tak ada mood. Cerita kita orang Melayu tu tuan, orang Melayu kan jenis manja tuan-tuan. Dia orang kisah, tak apa. Satu hari saya dengan 2 orang sahabat saya, kami tak pergi makan. Tak ada mood tuan-tuan. Bila makan, tuan-tuan bayangkan, talam besar tu ada, makan lebih kurang dalam 10 ke 15 orang. Talam besar tu, kita duduk jauh, lah ramai, so tangan je lah boleh makan, makan nasi semua. Jadi saya tak pergi. Kejutan budaya tuan-tuan, kita tak pernah join program dengan masyarakat Arab gitu. Jadi saya duduk dalam asrama. 2 orang sahabat saya tadi, dia orang ada lah, dia orang cerita pasal apa tak tahu, saya pun dah lupa ceritanya. Kemudian angkat suara, duduk, kemudian bergaduh. Itu ceritanya bergaduh apa semua. Arab tuan-tuan bergaduh bukan macam kita punya bergaduh. Kita bergaduh mulut je, dia orang bergaduh berdarah habis. Saya hanya penonton saja. Ini nak cerita tentang apa yang berlaku tuan-tuan. Saya tengok je. Ayalah, korang duduk bising sangat, aku tak ada rehat. Korang bergaduh, dia orang bergaduh, saya tengok je. Lah habislah saya tengok tu tuan-tuan, nampak lembek dah dua-dua. Lama juga. Yalah, orang pergi makan, yang kami je tak makan. 2 orang tu bergaduh. Barulah saya leraikan. Diringkaskan cerita, saya dihadapkan ke lembaga disiplin universiti. Sebab tuan-tuan, peraturan di situ Universiti Al-Iman, pergaduhan adalah mandatory di buang universiti. Dan mereka yang menyaksikan juga tanpa meleraikan terlibat sama. Tak apalah, jadi dibicarakan, hadapkan apa semua. Sebab kami ni, kita kata macam budak baru lah tuan-tuan, tak masuk universiti lagi. Ini program persediaan untuk masuk ke universiti. Memohon maaf, salam apa semua tuan. Pagi harinya bergaduh.
Petang harinya tuan-tuan dah makan sekali, jalan pegang tangan tuan-tuan. Saya kata pelik Arab ni. Pagi hari tadi korang bergaduh, muka berbengkak lagi tau, muka berbengkak lagi bergaduh. Mari petang boleh pegang tangan, makan sekali apa semua jalan. Tuan, itu akhlak yang cukup baik. Ini saya lihat tidak ada pada orang kita. Maaf saya sebut tuan-tuan, baik saya sendiri. Beza kita lihat suasana itu wujud dalam masyarakat Arab. Sifat memaafkan di antara mereka tuan-tuan dahsyat. Jika dibandingkan dengan kita, pagi hari bergaduh, petang harinya dah baik apa semua, boleh makan sekali. Dan saya kawan sekali dengan dia orang tuan-tuan sampai tahun 3 mesti juga kawan sekali, tak ada masalah macam tu. Tak ada pun kita kata nak bergaduh belakang, tak ada. Itulah keadaannya, dan saya lihat depan mata saya bagaimana sifat memaafkan itu wujud. Jadi kita kembali dalam bicara kita, iaitu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka sesiapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, bukan kita maaf depan orang je tapi belakang kita kutuk sambung kutuk dia, tak. Kita maafkan dia, memang betul kita maafkan dia dan kita berbuat baik kepada dia. Kita maafkan jiran kita dan kita melakukan kebaikan kepada dia. Sebagai contoh, Ustaz, jiran saya, saya maaflah, kucing dia sudah masuk rumah saya, tapi kucing dia bijak Ustaz, di rumah dia tak berak masuk berak rumah saya. Ada tuan-tuan kucing begitu. Sakit hati kita, main jiran kita okey je, kita tanya dia pun tak ada, tapi datang berak rumah kita. Kan? Jadi sakit hati dia, kita memaafkan dia dan kita melakukan kebaikan. Maknanya kita tak racun kucing dia. Ini kita terpah geram, kucing dia berak rumah kita, kita pun racun kucing dia. Jangan. Kita memaafkan dia dan kita melakukan kebaikan atas apa yang telah dilakukan kepada kita. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka ganjarannya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang membalas. Tuan-tuan yang dimuliakan, berbicara adalah satu perkara yang mudah. Saya ceritalah maaf apa semua tuan-tuan. Cerita memang mudah, tetapi saat kita ingin melakukan perbuatan itu, ianya adalah sesuatu yang cukup sukar untuk kita memaafkan. Manakala di sini tuan-tuan, al-af ataupun memaafkan, ianya juga di antara sifat Allah. Berbicara tentang sifat Allah, ada sifat-sifat Allah yang mana diharamkan kepada kita untuk kita mengikuti, untuk kita beramal seperti mana sifat-sifat Allah. Ada yang diharamkan kepada kita. Di antaranya kita membesar diri. Besar diri itu adalah sifat Allah. Haram kepada kita, kita bersifat dengan sedemikian rupa. Manakala di sana ada sifat-sifat Allah, dituntut kepada kita untuk bersifat seperti mana sifat Allah. Di antaranya memaafkan, itu sifat Allah. Kita juga dituntut untuk memaafkan. Pemurah, di antara sifat Allah. Kita juga dituntut untuk bersifat dengan sifat yang pemurah. Penyayang, ada sifat Allah. Kita juga dituntut untuk bersifat dengan demikian rupa. Jadi al-af, kemaafan ini di antara sifat-sifat Allah, dan dituntut juga kepada kita untuk bersifat dengan sifat-sifat Allah di atas tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan, ada cerita tuan-tuan dalam peristiwa yang digambarkan, iaitu terdapat seorang Arab Badui. Saya belum sempat menyemak tuan-tuan kesahihan ceritanya, tapi ceritanya ada cerita yang tersebar di kalangan kita, iaitu ceritanya tentang seorang yang digambarkan oleh baginda alaihi salatu wasallam. Kelak akan datang di kalangan kalian seorang penghuni syurga. Jadi para sahabat pun menanti-nanti. Akhirnya muncul seorang sahabat Arab Badui masuk dulu. Jika tadi diingatkan tentang seorang penghuni syurga, jadi sekarang datang dia. Jadi keinginan mereka yang ada pada ketika itu ingin mengetahui apa yang diusahakan oleh Arab Badui itu. Orang pun tak tahu apa yang diusahakan oleh dia sehingga digambarkan oleh baginda alaihi salatu wasallam tentang kedatangan seorang penghuni syurga. Secara ringkasnya, yang mana dia memberi pengkhabaran. Di antara amalan yang dilakukan oleh dia tuan-tuan, di antara amalan yang dilakukan olehnya, iaitu sebelum dia tidur, dia akan memaafkan. Dia akan memaafkan siapa saja yang bermasalah dengan dia hari itu. Saya bermasalah dengan Tuan Haji,
Saya sakitkan hati Tuan Haji hari ini. Jadi Tuan Haji sebelum tidur, Tuan Haji maafkan saya. Tak apalah, hari ini aku maafkan dia. Aku maafkan ustaz-ustaz tu, aku apa semua hari ni buat benda tak baik pada aku maafkan. Tuan, itu adalah akhlak yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh dia. Iaitu sebelum dia tidur, dia akan memberi kemaafan. Dia akan melapangkan dada dia. Okey tuan-tuan, apa yang kita dapat saat kita memaafkan seorang, tuan-tuan? Kita rasa tenang kan? Betul, kita rasa tenang. Kita rasa tenang. Sekiranya kita tidak memaafkan, tuan, kita simpan je dalam hati kita, tak selesai-selesai. Ada je benda yang disangkut hati kita. Tapi saat kita memberi kemaafan, tuan, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa relax. Hati kita akan tenang saat kita memberi kemaafan tanpa kita bersangka sesuatu terhadap sahabat kita tadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburui kita, saya tidak sudi untuk berbicara panjang pada malam ini. Mengakhiri pertemuan kita, terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, saat kita memaafkan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah kemuliaan. Yang mana kita menyangka dengan sebab kita memaafkan itu adalah satu penghinaan buat kita. Kita rasa dengan sebab kita maaf satu penghinaan. Tapi tak, tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaan. Walaupun si A kata kita yang bersalah, yalah, itu gambaran kita. Kita berlaku masalah di antara kita dengan dia, siapa yang terlebih dahulu yang menghulurkan salam kemaafan, dia yang bersalah. Itu yang kita faham. Tuan, kita cuba ubah sedikit. Sebaliknya, siapa yang terlebih dahulu menghulurkan salam perdamaian, tuan, itu adalah kemuliaan buatnya. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu saat kita memberi kemaafan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengganjari atas apa yang kita usahakan. Melihat kepada ayat tadi, faman afa wa aslaha, maka siapa yang memberi kemaafan dan dia melakukan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya hanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah keempat yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, tuan-tuan, mungkin ialah malam esok adalah malam yang terakhir dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ramadan ini mungkin kehidupan kita juga, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Di sini ada beberapa tips daripada baginda alaihi salatu wassalam. Ini sebagai renungan kita bersama. Ada beberapa tips daripada Rasulullah melihat kepada malam dan siang harinya. Malam dan siang hari. Ini kita keluar pada tajuk ini, tuan-tuan. Iaitu di malam hari, sekiranya kita mendirikan malam, pastikan kita menyelesaikan solat kita bersama dengan imam. Malam esok ada satu malam lagi. Mungkin surah tuan-tuan juga ada menganjurkan qiyamul lail, kan? Ada qiyamul lail tak surah ini? Ada qiyamul lail. Kita cuba untuk menyelesaikan solat bersama dengan imam. Dalam hadis Rasulullah, annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya mereka yang mendirikan salat bersama dengan imam sehingga imam selesai, ditulis dia telah mendirikan malam. Ini di antara kelebihan saat kita menyelesaikan salat bersama dengan imam, kita mendapat kelebihan saat kita mendirikan malam kita. Fadilat kita memperolehi fadilat mendirikan malam saat kita menyelesaikan salat bersama dengan imam. Itu yang pertama pada malam hari. Di siang harinya, tuan-tuan, jangan kita tinggalkan amalan ini walaupun kita telah berada di penghujung Ramadan. Jangan kita tinggalkan. Iaitu setiap pagi mesti kita masukkan dalam diary kehidupan kita, mesti kita akan bersedekah. Mesti kita akan bersedekah, tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min 'abdin yusbihu al-'ibada fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, tidaklah daripada seorang hamba saat dia berpagi-pagian, melainkan diturunkan kepadanya dua orang malaikat. Saya, Tuan Haji, sama je, sama kita. Setiap pagi akan ada dua orang malaikat yang bersama dengan kita. Follow je kita pergi mana. Apa kerja dia orang, tuan-tuan? Ini bukan malaikat yang cantik, itu bukan dia, itu lain. Ini malaikat khas. Dua orang malaikat akan ada bersama dengan kita. Apa kerjanya? Maka berkatalah salah seorang di antara kedua-duanya. Apa katanya?
Ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia yang mengeluarkan harta dengan gantian. Maknanya salah seorang malaikat tadi, di antara kedua-duanya, saat kita mengeluarkan harta setiap pagi kita, tuan-tuan, kita sedekah, dia berdoa kepada Allah semoga Allah mengganti harta kita. Sebaliknya, wa yaqul akhar, dan berkata yang lainnya, makna yang kedua, ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia yang menggenggam harta dengan kebinasaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi melihat kepada hadis ini, tuan-tuan, iaitu setiap pagi akan ada dua orang malaikat yang duduk bersama dengan kita, yang mana malaikat tengok aja kita nak keluarkan harta ke tak, kita nak infak ke tak. Sekiranya kita infak, dia akan berdoa kepada Allah semoga Allah mengganti harta kita. Wal'ayyadzubillah, tuan-tuan, sekiranya kita tidak berinfak di jalan Allah, apa katanya? Ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia yang menggenggam harta ini dengan kebinasaan harta. Jadi kita jadikan rutin harian kita, tuan-tuan, selain mendirikan malam, esok bukan hanya pada Ramadan saja, berlalu Ramadan apa semua, tuan-tuan, kita datang ke rumah Allah. Ini di antara ibadah yang simple untuk kita buat. Kita sediakan RM1 ke RM2 untuk masuk dalam tabung surau. Mudah je kita buat. Yalah, tuan-tuan, nak back in apa semua, kadang susah, kadang lambat, kita nak pergi kerja lah apa semua. Ini di antara rutin yang mudah untuk kita lakukan. Kita sediakan setiap pagi, mesti kita buat satu kelaziman, ketetapan kepada kita. Datang je mesti ada RM1, datang mesti ada RM2. Mesti kita, apa yang senang untuk kita bawa. Sebab kita yakin pada saat itu para malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengganti harta kita. Kita ingin keberkatan dalam harta kita, tuan-tuan, maka kita gunakan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, wala ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ustaz, cuma kami ada masalah. Ialah malaikat berdoa, tapi ustaz, gaji saya tak nak naik pun. Gaji tak nak naik, kata ganti, tapi gaji tak naik pun. Ustaz, sama je, bonus tak dapat pun tahun ni. Ini macam mana? Okey tuan, gini, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkatan. Macam hadis itu juga, tidaklah berkurang harta dengan sebab sedekah. Logik akal, harta kita berkurang, betul tak, tuan-tuan? Kita keluarkan duit, dalam poket kita ada 100, kita keluarkan 10 untuk surau, berkurang. Tapi Rasulullah kata harta tidak berkurang. Apa makna itu, tuan? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkatan. Walaupun gaji tuan haji sama je, maintain 13,000, tapi tuan, ada keberkatan. Sebelum ni kita makan anak beranak kita sekali buka puasa 3 ekor ayam, 3 ekor ayam, air saja 5 jenis, tak kenyang-kenyang. Dengan ada keberkatan setengah ekor, air 2 jenis, dah diberi kekenyangan oleh Allah. Kita tengok, maknanya sekarang ada keberkatan pada rezeki kita, walaupun ianya sedikit, mencukupi. Seolah-olah rezeki kita itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkurang, tuan-tuan. Ada keberkatan, dan ini yang kita inginkan. Ada kalanya, tuan-tuan, kita merasai keberkatan dalam rezeki kita, walaupun sedikit, cukup je kita makan anak anak, tuan, menunjukkan ada keberkatan pada rezeki, tuan. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, jangan kita tinggalkan. Bermula pada saat ini, baik saya yang bercakap, tuan-tuan, iaitu setiap pagi mesti kita melazimi sedekah yang mudah untuk kita lakukan, terutamanya melihat kepada apa yang ada di hadapan kita. Jadi ustaz, untuk anak-anak kita nafkah semua kita beri, untuk orang rumah kita, itu pun sedekah juga kan? Okey tuan, itu adalah satu kewajipan, sedekah yang wajib. Cuma di sini berbicara tentang sedekah yang sunat, boleh kita lakukan melihat kepada kemampuan kita. Wallahu taala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan. Saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.